Yang berhormat Datuk Seri Utama Haji Mukhlis bin Mahathir, Presiden Parti Pejuang Tanah Air, yang berbahagia Datuk Muhammad Muhsin bin Abdul Razak, Presiden Parti Iman, yang berbahagia Datuk Muhammad Rosli bin Ramli, Timbalan Presiden Parti Berjasa, yang berbahagia Encik Zahari bin Bakar, Pengurusi Penyelaras Parti Putra Negeri Perlis, yang berbahagia Tuan Syed Hassan Syed Ali, Presiden Perkasa, yang berbahagia Saudara Yusrizal bin Yusuf, Presiden Persatuan Pengguna Negeri Kedah, Barisan Kepimpinan Gerakan Tanah Air Negeri Kedah, seterusnya tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya ingin jelaskan sedikit berkenaan dengan keadaan politik dalam negara kita. Ramai yang berkata bahawa politik dalam negara ini membosankan dan berlaku ketidakstabilan, huru-hara dalam politik negara kita. Dan semua ini dilakukan oleh orang politik. Kerana dalam negara kita hanya orang politik saja yang boleh berpolitik. Apabila mereka lakukan benda yang baik, ya kita bernasib baik. Tetapi ada orang politik yang mengguna kuasa yang terdapat kepada mereka, kedudukan mereka untuk mencetuskan huru-hara dalam negara kita. Apabila kita memikir tentang perkara ini, kita berpendapat bahawa sepatutnya bukan orang politik saja yang berpolitik. Lebih ramai rakyat di Malaysia ini tidak diberi hak untuk berpolitik. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang politik mempunyai kesan terhadap semua orang. Sebab itu kita memikir bahawa kita perlu memberi suara kepada semua golongan-golongan dalam masyarakat kita. Kita telah tubuh Parti Pejuang pada mulanya, tapi Parti Pejuang terhad kepada orang politik. Dia tidak memberi tempat kepada orang yang bukan dalam bidang politik. Ramai daripada mereka telah berkumpul dalam badan-badan NGO, non-government organisation, iaitu persatuan yang bukan kerajaan. Mereka mempunyai pendapat tertentu dan mereka mengenakan kesan daripada tindakan orang politik. Apabila orang politik mencetuskan huru-hara, bukan orang politik saja yang menderita. Orang ramai, orang yang tiada suara dalam politik, mereka juga menderita. Sebab itu kita ciptakan satu peranan baru bagi semua rakyat Malaysia. Dalam parti Gerakan Tanah Air ini, bukan saja orang politik boleh mempengaruhi keadaan, tetapi orang dalam NGO, badan-badan bukan kerajaan, orang perseorangan, ahli akademik, ahli profesional, semua mereka boleh menggunakan saluran yang kita buka melalui Gerakan Tanah Air ini untuk menyuarakan pendapat mereka. Dan jika perlu, mereka juga diberi hak untuk menjadi wakil rakyat, untuk menjadi menteri, bahkan untuk menjadi Perdana Menteri.
walaupun jawatan tu sikit sangat, cuma satu saja. Jadi dengan adanya gerakan tanah air ini, bukan saja pejuang ataupun putra ataupun berjasa ataupun iman sahaja parti-parti politik yang boleh bergerak, boleh menyuarakan pendapat mereka, tetapi orang daripada golongan bukan kerajaan, orang perseorangan, ahli akademik, ahli profesional juga akan mempunyai suara dan bahagian dalam menentukan politik dalam negara kita. Kalau hari ini kita salahkan orang politik yang mencetuskan huru-hara dalam negara kita, tetapi di masa hadapan, jika parti gerakan tanah air ini menjadi kerajaan, semua pihak akan bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku dalam negara kita. Gerakan tanah air adalah satu organisasi yang baru, yang berlainan daripada parti politik, yang juga memberi peluang suara kepada semua orang untuk menyuarakan pendapat mereka terhadap negara kita. Kalau mereka mempunyai sesuatu matlamat ataupun tujuan, mereka sendiri boleh menyuarakan pendapat mereka melalui orang yang dipilih oleh mereka, supaya pendapat mereka itu didengari oleh seluruh negara. Dan jika pendapat mereka itu baik dan boleh mendatangkan manfaat, maka kita akan dapat nikmat daripada pendapat orang yang bukan ahli politik. Inilah gerakan tanah air. Dan kita sedar bahawa negara kita sekarang ini berada dalam keadaan huru-hara. Keadaan yang mana ekonomi kita merosot, hutang kita berbilion-bilion ringgit, dan macam-macam lagi perpecahan berlaku, bukan saja antara parti-parti politik, tetapi dalam parti politik pun terdapat permusuhan sehingga tidak ada yang boleh menarajui kerajaan dalam negara kita. Dahulu kita mempunyai satu parti politik yang besar dan dia mampu mentadbir negara tanpa diruntun jatuh. Tetapi sekarang ini kita dapati kerajaan yang dipilih oleh rakyat ditolak oleh orang yang dipilih oleh mereka. Sebab itu apabila kita pilih kerajaan yang terdiri daripada Pakatan Harapan, ada pihak yang tidak bersetuju dan mereka mengumpan ahli-ahli dalam kerajaan supaya lompat untuk masuk parti mereka. Maka dengan itu, maka jatuhlah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Dan yang mengambil alih maaf, yang mengambil alih, terima kasih, adalah parti yang ditolak oleh rakyat, kerana ahli-ahli daripada parti yang menubuh kerajaan lompat masuk ke dalam parti yang kalah, dan parti yang kalah menjadi kerajaan. Ini cukup pelik, kerana dalam demokrasi kerajaan terdiri daripada pihak yang dipilih oleh rakyat. Tetapi di Malaysia ini berlaku sesuatu yang pelik, yang tidak demokratik. Walaupun tidak menyalahi undang-undang, tetapi tidak demokratik. Kerana yang menang
sekarang ini kalah, yang kalah sekarang ini menang. Kerana mainan politik oleh orang politik. Mereka lompat daripada parti kerajaan kepada parti musuh, dan parti musuh jadi kerajaan. Tetapi tujuannya bukanlah untuk memperbaiki pentadbiran dalam negara kita. Tujuannya ialah untuk menyelamatkan beberapa pemimpin mereka yang telah melakukan jenayah seperti mencuri duit, membersihkan duit yang haram, seperti menyalahgunakan kuasa dan terlibat secara besar-besaran dengan rasuah. Mereka berharap apabila ditukar kerajaan daripada yang dipilih oleh rakyat kepada mereka, maka dapatlah mereka selamatkan diri mereka. Malang bagi mereka setelah Sheraton Walk, Sheraton Move berlaku dan kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat memerintah negara, mereka tidak dapat selamatkan diri mereka. Maka dengan itu mereka rancang untuk menjatuhkan kerajaan pintu belakang tebuk atap ini. Kerajaan ini dijatuhkan dengan cara mereka menarik balik sokongan kepada pada kerajaan itu, dan bertukarlah kepimpinan kerajaan dari Muhyiddin kepada, pada mulanya daripada saya kepada Muhyiddin, sekarang daripada Muhyiddin kepada Ismail Sabri. Ismail Sabri pun jadi Perdana Menteri, tetapi sekali lagi dia tidak dapat menyelamatkan pemimpin yang terlibat dengan jenayah dan telah dipenjara dan dikenakan denda sebanyak 210 juta yang tak dibayar. Apabila Ismail tidak berjaya, mereka merancang untuk menukar sekali lagi. Tetapi kali ini mereka bubar kerajaan untuk diadakan pilihan raya. Sebelum pun masa sudah tiba untuk diadakan pilihan raya bagi kali ini. Pilihan raya ini seperti yang dijelas oleh pemimpin UMNO Zaid Hamidi. Dia berkata, kalau UMNO kalah kali ini, semua pemimpin ini akan masuk dalam jail, akan dikena hukuman, dibicara dalam mahkamah, dan mungkin akan mereka masuk jail, termasuk Zaid Hamidi sekarang ini. Inilah matlamat mereka, bukan untuk rakyat, bukan untuk mengatasi masalah kemiskinan, bukan untuk mengatasi masalah kurang kerja, tetapi untuk mereka selamat diri mereka. Ini diakui oleh Zaid Hamidi yang menjadi Presiden UMNO. Jelas sekali bahawa tuan-tuan dan puan-puan tidak akan dapat apa-apa pun, kerana yang diutamakan ialah untuk membebaskan, mengampunkan Datuk Seri Najib yang sedang menjalankan penjara selama 12 tahun. Dan selepas itu, kalau ada kes-kes terhadap Najib, kes-kes itu akan digugurkan. Itu matlamat UMNO kali ini. Dan Zaid juga tak lama lagi akan dihukum kerana dia juga melakukan kesalahan yang besar. Kata Zaid, pemimpin-pemimpin parti-parti yang bersama dengan mereka seperti MIC, MCA dan sebagainya juga akan dihadap ke mahkamah. Kalau nak elak daripada dihadap ke mahkamah, dikena penjara dan denda, caranya ialah dengan UMNO
menang besar. Dan apabila UMNO menang besar, mereka akan minta kepada Yang di-Pertuan Agong supaya diampunkan Najib, dilepaskannya, supaya sekali lagi dia dapat jadi Perdana Menteri. Dan demikian jugalah kepada Zahid, kepada pemimpin-pemimpin parti-parti lain dalam BN, Barisan Nasional. Inilah perjuangan mereka, bukan untuk kita. Kita disuruh undi. Kita disuruh undi supaya mereka menang, supaya mereka dapat nikmat, dan kita tak dapat apa-apa pun. Mereka tidak berjanji untuk mempereloki ekonomi negara kita, untuk mengatasi kemiskinan, terutamanya kemiskinan orang Melayu. Dan juga kita dapati peluang-peluang pekerjaan juga bukanlah hasrat mereka. Hasrat mereka cuma untuk diri mereka saja. Kita dapati mereka akan memperdayakan rakyat supaya mengundi mereka. Tetapi saya yakin rakyat tidak akan pilih penjenayah sebagai kerajaan. Fikirkanlah, kalau kita angkat jadi Perdana Menteri seorang pencuri, dan timbalan Perdana Menteri seorang penyangak, dan naib Perdana Menteri seorang penyalahguna kuasa dan sebagainya, apa akan jadi kepada negara kita? Dan kita tahu apa yang jadi sekarang ini mencerminkan keadaan yang akan datang jika mereka sekali lagi dapat mendirikan kerajaan. Hari ini pun rakyat nasib baik saya bila saya bercakap ada muzik. Kalau dia pergi banyak lagi macam tu, saya menyanyi. Tak apalah. Dia tak sonok. Lepas tu dia main muzik. Tuan-tuan dan puan-puan, gerakan tanah air adalah gerakan rakyat. Bukan gerakan orang politik, tetapi gerakan rakyat untuk membela nasib mereka. Kalau kita pilih gerakan tanah air, maka kitalah yang akan bela tanah masalah yang kita hadapi. Dan kita sedar tentang masalah yang banyak yang menimpa negara kita. Hari ini kita hadapi dengan keadaan ekonomi yang merosot, dan yang lebih menderita ialah orang Melayu. Orang Melayu tak cekap dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Sebab itu mereka walaupun diberi peluang masih lagi termasuk dalam golongan yang miskin. Kita dalam gerakan tanah air mempunyai cara untuk mengatasi masalah kemiskinan orang Melayu. Kerana apabila kita miskin, kerap kali kita jual apa yang ada kepada kita. Kita gadai gelang tangan isteri dan lain-lain kerana kita miskin. So, jawabnya kepada yang miskin ini ialah cara-cara mereka boleh diperkayakan. Kita tahu caranya dan kita telah cuba melaksanakannya apabila mereka jatuhkan saya. Saya dalam proses untuk memperbaiki kedudukan ekonomi orang Melayu. Tetapi oleh kerana Muhyiddin lebih utamakan menjadi Perdana Menteri, maka dia tikam saya daripada belakang. Sakit kena tikam di belakang. Tapi bila dia kalah, dia jatuh, dia datang jumpa saya,
minta saya tolong dia jadi Perdana Menteri kali kedua. Macam mana nak orang yang tikam belakang saya suruh saya tolong dia? Saya tak boleh nak tolong dah. Apa nekrih tu masih ada terlekat di belakang. Itulah Muhyiddin. Saya nak cerita sikit pasal Muhyiddin ni. Dia dah nampak peluang untuk jadi Perdana Menteri. Dan kalaupun dia terpaksa tikam belakang pemimpin dia, itu dia lakukan. Dan dia pun jadi Perdana Menteri. Saya kata kat Muhyiddin, you sanggup ke kerjasama dengan Najib? Oh, dia sanggup. Dia tahu macam mana nak kerjasama dengan Najib. Tetapi Najib selepas 17 bulan Muhyiddin jadi Perdana Menteri, Najib berpendapat bahawa dia tak berguna. Tak boleh lepas Najib. Dengan kerana itu, Najib tarik keluar 15 wakil rakyat dan Muhyiddin pun jatuh tersungkur dan diganti dengan Ismail Sabri. Tapi Muhyiddin masih berminat untuk jadi Perdana Menteri. Lepas dia jatuh, dia pergi ke sana sini, termasuk jumpa saya, minta saya tolong dia jadi Perdana Menteri kali kedua. Takkanlah saya nak boleh tolong, saya dah kena tikam. Itu Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri. Tetapi sekarang ni masih berminat untuk jadi Perdana Menteri kali kedua. Kita dengar rakyat meminta supaya parti-parti lawan ini patutlah bergabung. Barulah kita boleh kalahkan UMNO. Itu kehendak rakyat. Dan kita pun fikir tak apalah, kalaupun dia tikam belakang kita, kerana bangsa kita, negara kita, agama kita, kita sanggup rendahkan diri nak bekerjasama dengan Muhyiddin. Kita sanggup, walaupun dia buat, kata orang Melayu, dia khianat saya. Tak apalah, saya boleh lupakan perkara itu. Tetapi bila kita cuba nak kerjasama dengan Muhyiddin dalam partinya yang dikenali sebagai Perikatan Nasional, dia jawab apa? Dia tak nak kerjasama dengan siapa saja. Woi, bukan main sombong. Kononnya dia boleh menang. Dia nak letak calon 222 di semua kawasan supaya dia akan menang dan dia akan jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kali kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dia akan datang sini, bertanding di sini, tapi saya fikir tak ramai akan hadir lah. Jadi dia masih berminat nak jadi Perdana Menteri. Mana boleh letak calon sampai 222? Takkan boleh menang 111. Susah bagi dia. Bukanlah dia ni seorang jago yang sudah berkhidmat bertahun-tahun dan menyumbang kepada kebangkitan kemajuan negara. Tidak. Yang saya tahu masa dia jadi Perdana Menteri, tak ada lain yang dia buat melainkan menjemput, meminta penyokong-penyokong saya supaya jadi menteri, supaya menyokong dia apabila dia menjadikan orang itu menteri dan dia akan jadi lebih kuat. Tetapi walaupun penyokong saya tinggal 3 orang aja, jadi 4 orang aja dah ada, tapi kami tak akan sokong orang yang mengkhianati kita seperti Muhyiddin. Sebab itulah sekarang ini dia nak bertanding 222 kursi, termasuklah kursi orang asli, orang Bajau, orang Lanun dan sebagainya. Dia nak lawan di Sabah, di Sarawak, di mana-mana tempat pun, dan dia akan menang 222 kursi.
dan sekali lagi menjadi yang amat berhormat Perdana Menteri. Saya dapati kadang-kadang bila naik seronok sangat nak jadi Perdana Menteri, kita macam gila. Tak fikir langsung. Mustahil dapat menang sampai 222 kursi. Tapi inilah cita-cita Muhyiddin Yassin. Tapi kalau dia buat ucapan, ayat pertama cukup panjang. Saya ni setakat berkata Bismillah ajalah. Lain daripada itu tak banyak saya boleh kata. Bukan tak boleh. Boleh hafal. Saya pun boleh hafal juga sebahagian daripada Quran yang saya perlu hafal. Nak kata la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bunyi sedap. Banyak orang tak tahu. Lepas itu kita kata lainlah. Itulah orang yang tahu, orang tak faham apa yang dia kata, dan dia pun sebutlah pakar itu. Dan Muhyiddin pakar dalam bidang itu. Panjang cerita sebelum dia start ucapan dia punya mukadimah ni panjang cukup. Tapi saya tak nak guna agama saya untuk kepentingan peribadi. Kita hormati agama kita dan kita tidak peralatkan agama untuk kemenangan dalam pilihan raya. Kita semua orang Islam, orang Melayu, semua orang Islam. Yang ini sesuatu yang luar biasa. Ada orang Arab, tapi orang Arab ada yang Kristian pun ada. Bukan semua orang Arab Islam, tapi yang Kristian pun ada. Ada orang Pakistan, juga ada yang Kristian, ada yang tak ada agama. Tetapi orang Melayu ni, dia hanya Melayu kalau dia beragama Islam. Itu syarat. Tiap seorang orang yang dikenali sebagai orang Melayu ialah orang yang bertutur kata dalam bahasa Melayu, beradat istiadat Melayu dan beragama Islam. Kita tak pernah pecah kerana kita ikut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Syafi'i. Sebab itu sebelum ada politik di Malaysia, orang Melayu tidak ada masalah berkenaan dengan kelainan tafsiran agama. Tetapi bila ada politik dan ada orang menggunakan agama untuk mendapat sokongan politik, maka berpecahlah orang Melayu. Sehingga separuh daripada orang Melayu ini dikatakan kafir kerana tak masuk parti. Bukan dia mengucap 2 kalimah syahadat, tetapi kena masuk parti baru Islam. Fikir tengoklah, orang Islam di dunia ini seramai 1.7 bilion. Jadi yang tak masuk parti bukan Islam lah kot. Inilah salah guna agama untuk kepentingan politik. Sebab itu kita bersyukur orang Melayu semuanya Islam dan sepatutnya tidak ada masalah pertelingkahan di antara kita sesama kita. Malangnya kerana politik, kerana menyalahgunakan agama Islam, kita berpecah. Dan apabila kita berpecah, kita jadi lemah. Bersatu, teguh, bercerai, roboh. Itulah slogan yang kita guna. Tetapi sebenarnya kita sukar bersatu, dan apabila gerakan tanah air ingin bersatu dengan parti-parti lain, mereka semua tolak kami. Ada yang kata kononnya, saya tak suka kepada orang itu, orang ini. Tak benar, mereka yang tak suka kepada saya. Sebab itu kita tak dapat ada perpaduan di kalangan orang Melayu yang semuanya beragama Islam. Ini adalah satu malapetaka
yang menimpa orang Melayu apabila kita berpolitik, apabila kita guna sistem demokrasi dalam negara kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin di Alor-Star ini, tempat saya dilahir dan membesar, bersekolah di sini, inilah bandar saya. Dan saya amat gembira apabila balik ke Alor-Star boleh cakap macam orang Kedah. Saya di Selangor, duduk di Selangor. Saya kata dia ni kawang masuk rumah dia. Kawang apa dia? Tengoklah dia tak tahu bahasa Melayu. Perdana Menteri kata kena cakap Melayu. Kita kata kawang dia tak tahu. Banyak lagi dia tak tahu. Dia kena ronyeh habis semua. Ini orang Kedah lah. Kita cakap bahasa Melayu tulen. Tak ada orang lain cakap macam kita. Macam mana A bunyi APA patut apalah. APA kuno nak apa? Tapi dah balik sana, dah kahwin dengan isteri pun daripada sana, saya pun telok sana juga. Tak tunjuklah kata kita tak boleh, kita pun boleh juga. Ada orang yang lah ni boleh cakap Melayu, suruh kita semua cakap Melayu, tapi dia sendiri pun tak berapa tahu cakap Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita ini bertuah. Sebenarnya kalau kita dapat kerajaan yang memerintah dengan baik, kita akan berjaya. Kita semua akan atasi kemiskinan kita. Agihan kekayaan adalah secara adil antara kita semua. Itulah sepatutnya berlaku dalam negara kita. Tetapi malangnya, setelah kita bangunkan negara kita sehingga dunia kenali kita sebagai negara harimau Asia, terdapat kepada mereka negara ini daripada harimau Asia dia jadi kleptokrasi. Kita pun tak tahu. Ingat bunyi sedap lah, kleptokrasi. Rupanya kleptokrasi bermakna negara pencuri diperintah oleh pencuri. Jadi inilah yang akan jadi kepada kita kalau kita tidak pilih dengan baik. Saya yakin bahawa bagi orang Melayu, mereka semua miskin, rata-rata miskin, dan mereka juga ingin kejar kekayaan. Dan untuk ini mereka harus pilih bukan penyamun, perasuah menjadi kerajaan, tetapi orang Melayu yang betul, yang lurus, yang tidak curi duit, yang tidak salah gunakan kuasa. Agak malang bagi kita. Dahulu di masa Malayan Union, kita semua bersatu untuk lawan dengan British. Walaupun kita lemah, kita dapat gagalkan British. Tetapi sekarang ini malangnya, sudah ada orang Melayu yang nampak peluang untuk curi, untuk rasuah dalam negara kita. Dan mereka merebut kuasa dan menjadi kerajaan. Dan slogan mereka ditukar daripada untuk bangsa, negara dan agama. Slogan mereka ditukar kepada cash is king. Cash is king. Wang tunai itu raja. Jadi tak tahulah dia hadap dengan wang tunai dia sembah ke tak. Tapi kalau wang tunai itu jadi raja, dia sembah lah kot. Pasal duk sembah yang tu lah, kadang-kadang jadi gila. Kita tak boleh sangat kita terpengaruh dengan wang. Kita betul cari kekayaan, tapi taklah sampai mengaku bahawa cash is king. Wang tunai itu adalah raja. Wang tunai bukan raja.
dia adalah satu cara kita menukar untuk mendapat sesuatu bagi kita, untuk membeli belah. Itulah wang. Tetapi mereka ini sudah sembah wang. Bila sembah wang, nampak saja duit, curi lah. Habis duit, curi. Pinjam duit berbilion-bilion, lepas tu curi. Lah ni kemudian kata, tak tahu di mana, ada kat Jolo. Jolo. Macam mana dia dapat duit kalau kita tak bagi? Pasal kita bagilah, tapi tu dia dapat duit. Jadi ini semua penyangak. Kalau mereka jadi kerajaan, percayalah, negara kita ini akan menghadapi huru-hara yang lebih daripada sekarang ini. Kita akan hadapi satu keadaan yang mana rakyat diketepikan dan mereka akan salah guna kuasa untuk mengekalkan diri mereka sebagai pemerintah. Bukan saja selepas pilihan raya yang ke-15 sampai ke-16 ke 17 mereka menguasai kerajaan dan menyalahgunakan kerajaan untuk menindas, menekan kerajaan. Ini dapat kita lihat. Kalau kita buat salah tetapi kita sokong mereka, tak ada tindakan diambil. Saya dapati bahawa Apandi sebagai pendakwa raya ataupun Attorney General, Apandi menyatakan bahawa Najib tidak pernah buat apa pun yang salah. Jadi tak ada kes untuk bawa dia ke mahkamah. Itu kata Apandi. Tetapi apabila kita pilih Attorney General yang lain, mereka dapat lihat bahawa banyak kesalahan yang telah dilakukan oleh Najib dan kesnya perlu dibawa ke mahkamah. Apabila kes Najib dibawa ke mahkamah, bukan saja kita dapati dia bersalah, tetapi dia bersalah dengan teruk sehingga dikenakan penjara selama 12 tahun. Dia appeal berkali-kali, tetapi kita dapati 3 mahkamah dengan 9 orang hakim bersetuju bahawa Najib membuat benda yang salah dan hukuman yang dijatuhkan ke atas Najib perlu dilaksanakan. Sebab itulah hari ini dia tidak lagi bebas seperti dahulu. Najib adalah kawan saya, tapi bukan orang yang curi duit, bukan kawan saya. Inilah keadaan sekarang ini. Dan dia masih bercita-cita untuk jadi Perdana Menteri. Kalau dia diampun, kalau segala kes terhadap dia digugur, maka dia bebas sekali lagi dan boleh jadi Perdana Menteri. Fikirkanlah, kalau dahulu dia boleh curi berbilion-bilion ringgit, kali ini kalau dia jadi Perdana Menteri, bukan bilion, tapi trilion ringgit. Tahukah trilion banyak mana? 1000 bilion ringgit. 1 bilion ringgit ialah 1000 milion ringgit. 1 trilion ringgit ialah 1000 bilion ringgit. Itu yang dia akan sauk kalau dia jadi Perdana Menteri. Dan bukan dia seorang saja, yang lain pun akan ikut serta. Kerana kita dapati sekarang semua orang berpendapat bahawa kalau dapat duit, kita sokong duit. Saya harap kalau ada orang yang cuba memberi duit kepada kita supaya kita sokong dia, percayalah kita yang akan jadi mangsa. Ini akan menimpa kita. Sebab itu bagi semua daripada kita, termasuk orang muda, kalau orang muda nak supaya negara kita ini
diwarisi oleh mereka dalam keadaan yang baik, tolak UMNO dalam pilihan raya ke-15 ini. Sebaliknya, kita undi gerakan tanah air yang dalam pilihan raya ini, kerana GTA, gerakan tanah air ini tidak diluluskan oleh kerajaan, maka terpaksalah kita alih dan jadikan Parti Pejuang sebagai pengganti kepada gerakan tanah air. Dalam pilihan raya ini, jangan lupa huruf PA. PA bermakna perjuangan. Itu yang ada tanda itu adalah Parti Pejuang yang akan mengganti gerakan tanah air. Tuan-tuan dan puan-puan akan selamat, dan Kota Star Selatan, Kota Star ini akan lebih maju apabila tuan-tuan dan puan-puan dengan rela hati mengundi gerakan tanah air melalui pangkah kepada PA, bermakna Parti Pejuang Negara Tanah Air. Sekian, terima kasih.